Anwar Ibrahim berkata, ada satu konspirasi nak tumbangkan dia. Dan mengikut Anwar, konspirasi ini melibatkan mereka yang powerful dan mereka yang telah curi berbilion-bilion duit rakyat. Yang saya dengar minggu lepas, konspirasi ini melibatkan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tun Daim Zainuddin. Itu cerita minggu lepas. Cerita yang terkini, saya dengar 2 hari dulu, ialah Najib Tun Razak juga terlibat di dalam konspirasi ini oleh kerana Mahathir dan Daim telah approach Najib dan ajak dia join sekali konspirasi itu. Saya ditanyalah semalam semasa saya ada live tu, tapi saya kata saya tak tahulah, saya tak dengar cerita. Yang saya dengar ada berita angin lah. Tapi tidak lagi dikonfirm, tidak lagi disahkan oleh sumber dalaman. Itu cuma cerita di luar, bukan cerita dari dalam. Ini kerana mereka tidak puas hati dengan Anwar dan mereka juga tidak puas hati dengan Ahmad Zahid Hamidi. Iaitu Zahid ni telah bawa Barisan Nasional dan UMNO masuk ke dalam kerajaan dan majoriti dari pemimpin UMNO dan lebih-lebih lagi majoriti dari grassroots akar umbi mereka tidak sokong. Dan ini akan dibuktikan di 6 pilihan raya yang akan datang ini, mungkin dalam sebulan 2 ini, di mana UMNO akan kalah teruk di semua negeri dan kemungkinan akan hilang deposit, bukan kalah saja. Dan ini akan menjadi tanda lah bahawasanya memang tindakan Zahid menarik Barisan dan UMNO masuk kerajaan backfire teruk sangat. So that is the latest story lah. Dan memang orang bosku lah, penyokong-penyokong Najib dah meluat sangat. They are disgusted. Yang janji dia sekira UMNO menyertai kerajaan atau Barisan menyokong Pakatan Harapan membentuk kerajaan dan menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri, maka ini positif untuk Najib. Najib akan dibebaskan. Tapi hari ini nampaknya UMNO sendiri berkata Najib tidak boleh dibebaskan kecuali mungkin selepas PRU 16. Oleh kerana Najib perlu duduk sekurang-kurang separuh dari dia punya sentence lah, separuh dari hukuman penjara, barulah boleh dipertimbangkan. Itu pun hanya untuk dipertimbangkan, tidak ada jaminan pengampunan tu akan diberi. Sebab sekarang ni baru satu kes SRC, banyak lagi kes akan datang. Dan sekiranya ditambah hukuman macam kes Anwar dulu. Mula-mula dia kena 5 tahun, lepas tu dia 6 tahun, lepas tu dia kena 9 tahun. Jadi dia ambil 6 tahun dan 9 tahun, total 15 tahun. Dia bukan serentak, bukan concurrent, tapi konsekutif. Maknanya you jalan you kena jalankan dulu satu sentence, satu hukuman, dan lepas tu you sambung lagi satu lagi hukuman. So dia bertambah. Kes Najib ni, kerana kes dia lain-lain, not the same case, maka each case, setiap satu case, hukuman tu akan bertambah. Lepas satu hukuman, kena jalan lagi satu hukuman, kena jalan lagi satu hukuman. Jadi kemungkinan besar, bila Najib diberi pengampunan pun, mungkin 10 tahun baru dia boleh keluar. Mana mungkin dua PRU 17 kalau silap-silap. So maknanya Najib, budak-budak bosku dan juga family Najib tidak puas hati. Mereka rasa yang mereka ni tertipu. Yang Najib disuruh menyokong tindakan untuk Barisan menyertai kerajaan. Sebab perkara ni, walaupun usaha Zahid Hamidi, tapi tanpa sokongan Najib tidak boleh berlaku. Kalau Najib menentang usaha untuk Barisan sokong kerajaan pakatan dan sokong Anwar,
jadi Perdana Menteri. Kalau Najib membantah, tidak sokong, susah juga Zaid nak buat. Tapi Zaid meyakinkan Najib yang selepas kerajaan baru dibentuk, dalam seminggu Najib diberi pengampunan. Tidak berlaku. Dan itu 7 bulan dulu dah. So the point is, Najib pun dah tak puas hati dan keluarga Najib marah sangat-sangat, dan penyokong Najib rasa yang Zaid ni sudah tikam belakang Najib. So mungkin Najib pun menyokong usaha Mahathir dan Daim untuk tumbangkan Anwar. Anwar tidak sebutlah siapa, tapi dia sebut orang powerful lah, dan orang yang terlibat di dalam mencuri berbilion-bilion duit rakyat. Jadi ada cuma 2 orang, iaitu Mahathir dan Daim, ataupun kalau betul cerita terbaru yang Najib juga yang terlibat, maka maksud Anwar ialah Mahathir, Daim dan Najib ada komplot, ada konspirasi untuk menumbangkan Anwar.